Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bertemu di sini setelah 2 minggu kita tidak bersama-sama dan pada kuliah kali ini kita akan bincangkan satu bab ataupun satu hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak yang mulia. Jadi hadis ini daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Maksudnya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah kejahatan yang kamu lakukan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya Allah nanti akan menghapuskan kejahatan tersebut. Dan berperangailah dengan ataupun bergaulah dengan manusia dengan satu pergaulan yang baik. Jadi walaupun tajuknya di sini adalah akhlak, tapi dia ada kaitan dengan juga masalah amalan harian kita. Kalau kita baca hadis ini betul-betul, ia merupakan lagi satu bonus kepada kita, satu keistimewaan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila kita terlanjur melakukan sesuatu kesilapan ataupun kita terlanjur melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa yang kecil-kecil ni, kita dapat Allah dapat mengampunkan dosa-dosa kita yang terlanjur yang kecil tadi, menerusi amalan-amalan yang baik yang kita lakukan. Termasuklah amal-amal tu, umpamanya kita mendirikan solat, termasuk amal yang baik, atau kita bersedekah di masjid atau di mana-mana pun termasuk amalan yang baik, atau kita membantu orang jalan, orang sesat jalan pun termasuk amalan yang baik. Apa saja amal yang baik yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua boleh menghapuskan sedikit demi sedikit segala kesilapan-kesilapan yang lalu yang telah kita lakukan. Tapi cuma mesti ingat, jangan mengambil kesempatan. Buat tak baik, lepas tu buat baik, dah terhapus dosa. Kita buat jahat, lepas tu kita bersedekah kat masjid. Kita buat maksiat, lepas tu kita masuk dalam masjid, sedekah kat masjid, baca Quran dan memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat umpamanya. Itu macam main-main. Bukan itu caranya kan. Maksud kalau kesilapan yang kita lakukan tu tak sengaja. Umpamanya di Singapura ni lah, kalau kita berjalan ke mana pun, kita nampak banyak sangat orang-orang perempuan yang mendedah-dedahkan auratnya. Terutama sekali orang-orang yang bukan Islam. Orang yang Islam pun terikut-ikut. Terikut-ikut dengan trend yang digunakan, yang dipakai ataupun yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam, kerana mereka tak memahami konsep pakaian dari segi Islam. Jadi setengah-setengah orang-orang perempuan ni menganggap bahawa pakaian dari Islam tu, penutupan aurat tu ketika sembahyang saja, ketika kita pergi umrah, masuk masjid, atau ketika kita menunaikan haji. Di luar daripada itu, seolah-olah tidak ada peraturan pakaian bagi orang perempuan ni dalam Islam. Peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala meliputi semua masa dan semua keadaan. Seorang wanita dia hanya boleh melihatkan auratnya kepada bapaknya, suaminya, anak-anaknya, pakcik-pakciknya. Itu saja yang boleh dia mendedahkan aurat, sebahagian dari auratnya, bukan semua. Dia tak boleh mendedahkan auratnya di halayak ramai, termasuklah ipar-duainya, termasuklah sepupu-sepupunya, kerana mereka ni semua adalah orang-orang yang bukan mahramnya. Mereka itu adalah ajnabi, orang asing. Adik ipar orang asing, abang ipar pun orang asing. Adik
sepupu walaupun saudara, tapi kita halal bernikah dengannya. Dia menjadi kita tak boleh mendedahkan aurat di hadapan dia kan. Jadi kerana itulah kerana konsep pakaian atau menutup aurat dalam Islam tu tidak dipahami sangat oleh sebilangan kaum ibu. Maka sebab itulah kita dapati di mana-mana pun, di Singapura ke, di Malaysia atau di Sarawak, di Brunei atau Indonesia, atau termasuklah di negara-negara Timur Tengah sana, mereka hanya menutup aurat ketika nak sembahyang, ketika pergi buat umrah, menunaikan haji, dan ketika nak masuk masjid untuk belajar agama atau dengan syarahan. Yang lain daripada itu mereka boleh bebas. Ini pahaman yang salah lah. Jadi mudah-mudahan kita harapkanlah, kita doa pada orang-orang yang belum sangat-sangat memahami hal ini, biarlah mereka dapat memahami dengan sebenar. Jadi supaya apa yang kebaikan yang mereka lakukan tu tidak tercemar dengan keburukan-keburukan yang mereka tak sedar yang mereka lakukan. Sebab mereka orang baik, sembahyang buat, jauh agama pun buat, kemudian berderma lagi, kemudian lagi orang kata tu bersedekah, infak dan sebagainya. Tapi di waktu yang sama dia terus-menerus mendedahkan aurat yang tak sepatutnya diperlihatkan kepada masyarakat, kepada orang lain, kerana semata-mata tidak tahu hal tersebut merupakan satu perintah Allah SWT. Jadi kan sayang kalau dalam hadis ini mengatakan, kalau dah buat silap, dah buat salah atau dah terlanjur, kita iringilah dengan kebaikan. Masuk masjid, perbanyakkanlah baca Quran. Masuk masjid, banyakkanlah istighfar. Itu semua kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan yang